Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Persekutuan hari ini akan mendengar 7 persoalan yang dikemukakan Peguam Negara dalam rayuannya berhubung kes semakan kehakiman membabitkan tita adendum. Rayuan Peguam Negara susulan keputusan Mahkamah Rayuan pada 6 Januari lalu yang membenarkan rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memulakan prosiding semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi bagi perintah memaksa kerajaan atau 6 pihak lain menjawab serta mengesahkan kewujudan tita adendum bertarikh Januari tahun lalu. Tita adendum berkenaan dikatakan diperkenan yang di-Pertuan Agong ke-16 yang membolehkan bekas ahli Parlimen Pekan itu menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah bersabit kesalahan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta. Peguam Negara berjaya mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah Persekutuan untuk merayu keputusan Mahkamah Rayuan itu pada 28 April lalu dan Mahkamah menetapkan selama 2 hari bermula 1 Julai ini untuk mendengar rayuan berkenaan. Keputusan terbabit diputuskan panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Hakim Besar Malaya, Datuk Seri Hasna Muhammad Hashim yang bersidang bersama-sama Datuk Zabaria Muhammad Yusof dan Datuk Hanifah Fakirullah. Panel dalam keputusan April lalu turut membenarkan Peguam Negara merayu keputusan berhubung notis usul Najib bagi mengemukakan keterangan baharu atau tambahan bertarikh 3 Disember tahun lalu. Keterangan baharu itu membabitkan afidavit anak Najib Datuk Muhammad Nizar yang memasukkan sesalinan tita adendum yang diterimanya dari Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, namun dilarang daripada menggunakan surat itu tanpa perkenan Sultan Pahang. Menurut Mahkamah Persekutuan, ketika memberikan kebenaran kepada Peguam Negara untuk merayu 7 persoalan undang-undang yang dikemukakan bersama-sama dalam permohonan itu adalah isu baharu yang belum pernah didengar dan menyentuh isu kepentingan awam. Ia berkata, soalan yang dikemukakan adalah novel baharu dan penting kepada kepentingan awam serta wajar dihujakan lebih lanjut yang berkaitan prinsip mengemukakan keterangan baharu dalam prosiding semakan kehakiman. Persoalan itu juga peranan Peguam Negara dalam prosiding semakan kehakiman, iaitu sama ada beliau mempunyai kewajipan mengesahkan dan mengemukakan dokumen yang dipertikai dan sama ada beliau perlu mempertahankan atau mengesahkan keterangan di peringkat awal prosiding semakan kehakiman. Najib sebelum ini gagal mendapatkan kebenaran memulakan prosiding semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi selepas mahkamah itu pada 3 Julai tahun lalu menolak permohonannya sebelum beliau merayu keputusan berkenaan di Mahkamah Rayuan. Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa 4 afidavit yang menyokong dakwaan Najib termasuk kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Naib Presiden Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail adalah kabar angin serta tidak boleh diterima sebagai bukti. Dalam semakan kehakiman itu, Najib Razak menamakan Menteri Dalam Negeri, Komisioner Jeneral Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, JPM, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di JPM serta Kerajaan Malaysia sebagai responden.
Antara relief yang dipohon dalam semakan kehakiman itu ialah supaya semua atau seorang daripada responden memberikan salinan tita utama oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 berhubung pengurangan hukuman penjara dan denda terhadapnya. Najib Razak juga memohon perintah jika tita itu wujud, semua responden atau seorang daripada mereka perlu melaksanakannya dengan memindahkan beliau dari penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur serta-merta untuk menjalani baki hukuman penjara di rumah. Najib yang sedang menjalani hukuman penjara Kajang sejak 23 Ogos tahun 2022 selepas disabitkan kesalahan menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd, memfailkan petisyen untuk mendapatkan pengampunan diraja pada 2 September 2022. Lembaga pengampunan kemudiannya mengurangkan hukuman penjaranya daripada 12 tahun kepada 6 tahun, manakala denda dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Sementara itu, pada hari yang sama, Hakim Mahkamah Tinggi Keh Muniandi akan memutuskan permohonan Peguam Negara supaya bekas Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO Isham Jalil dikenakan tindakan sama ada di penjara atau didenda kerana menghina mahkamah. Pada 4 Mac tahun lalu, mahkamah membenarkan permohonan Peguam Negara untuk memulakan prosiding komital terhadap Isham Jalil berhubung kenyataan mengenai perbicaraan dan rayuan Datuk Seri Najib Razak. Pada hujahan 30 Mei tahun lalu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam berkata Isham Jalil yang nama sebenarnya Hizatul Isham Abdul Jalil telah memalukan dan mengejutkan Badan Kehakiman dengan mempersoalkan pengendalian serta keputusan Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi berhubung kes SRC dan One Malaysia Development Berhad One MDB membabitkan Najib Razak. Beliau berkata, tindakan Isham telah menyebabkan campur tangan dalam pentadbiran keadilan dan merupakan penghinaan serius terhadap mahkamah dan oleh sebab itu beliau meminta mahkamah menjatuhkan hukuman denda atau penjara terhadap Isham Jalil.